Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Baiklah, semalam anda semua telah mendapat buku teks, iaitu sepatutnya untuk BM anda dapat sebuah buku teks yang besar, buku teks bahasa Melayu, kemudian sebuah buku teks antologi iaitu Jaket Kulit Kijang dari Istanbul dan juga sebuah novel Di Sebalik Dinara. Okey, untuk hujung minggu ini diharap pelajar boleh meluangkan masa untuk membaca novel Di Sebalik Dinara. Okey. Seterusnya kita tengok buku teks yang besar dalam tema merealisasikan impian. Okey, dalam tajuk Menawan Samudra. Okey, kita lihat petikan diberikan adalah petikan syarahan. Jadi hari ini kita akan menyentuh tentang syarahan. Okey. Anda boleh baca petikan tersebut terlebih dahulu. Okey, setelah daripada pembacaan anda dalam petikan syarahan tersebut, kita boleh pelajari format untuk penulisan syarahan. Okey, untuk penulisan syarahan, bila kita lihat, penulisan syarahan melibatkan perenggan satu adalah kata alu-aluan sesuai dengan majlis ataupun sesuai dengan tujuan ucapan yang kita laksanakan. Okey, kita lihat contoh. Kata aluan ini mestilah mengikut pangkat. Okey, contohnya yang mulia, yang berhormat, yang berbahagia, yang dihormati dan lain-lain. Okey, selepas kata alu-aluan tersebut, anda boleh menulis tajuk. Okey, menyatakan tajuk syarahan anda pada waktu tersebut. Kemudian diikuti oleh kata penghadapan. Kita lihat kata penghadapan yang boleh digunakan adalah hadirin yang dihormati, hadirin dan hadirat sekalian, tuan dan puan-puan sekalian, saudara-saudari yang dikasihi sekalian. Okey, seterusnya. Kita lihat kandungan syarahan ini terbahagi kepada 3, iaitu ada pendahuluan, iaitu tadi kata alu-aluan dan juga tajuk. Kemudian diikuti oleh isi yang memuatkan perkara-perkara penting yang hendak disampaikan berdasarkan tajuk yang kita nyatakan. Kemudian diselang-selikan dengan kata penghadapan. Okey, yang tadi saya sebutkan kata penghadapan, dan kemudian menuatkan penutup. Kesimpulan daripada kesimpulan, ucapan maaf dan juga ucapan terima kasih. Okey, kita lihat sendiri contoh petikan syarahan ini, di mana perenggan satunya adalah melibatkan kepada kata alu-aluan, dan di akhir perenggan satu itu adalah tajuknya, iaitu kepentingan sukan air. Seterusnya diikuti oleh kata penghadapan, hadirin yang dihormati, dan kemudian memasukkan isi-isi penting, iaitu kepentingan sukan air tersebut. Dan kita lihat kepada perenggan terakhir, dimulakan dengan kata penghadapan dan menjelaskan tentang harapan orang yang memberi syarahan dan juga ucapan terima kasih. Okey, selain daripada format penulisan syarahan, dalam petikan ini juga kita akan menyentuh tentang dalam bidang sistem bahasa ataupun tata bahasa. Okey, oleh itu untuk video kali ini saya ingin menyentuh tentang sistem bahasa yang melibatkan soalan nombor 1A, soalan bahagian A nombor 1 dalam kertas 2. Okey, iaitu bahagian morfologi. Morfologi ini adalah membina ayat. Okey, daripada petikan yang disampaikan dalam syarahan buku teks anda. Okey, mari kita sama-sama lihat kata majmuk. Dia ada banyak menggunakan kata majmuk. Okey, perbezaan kata majmuk dan kata tunggal. Apa itu kata tunggal? Kata tunggal adalah kata yang terdiri daripada satu kata dasar. Sebaliknya, kata majmuk adalah yang terdiri daripada lebih daripada satu kata dasar yang digabungkan membentuk satu perkataan ataupun membentuk satu makna sahaja. Okey, kita lihat contoh dalam syarahan ini. Mari sama-sama kita cari. Okey, yang pertama adalah perkataan guru penolong kanan. Okey, guru penolong kanan digabungkan daripada 3 perkataan, guru, penolong dan kanan, tapi membentuk satu makna sahaja, iaitu guru penolong kanan. Saya ada di sekolah kita. Guru kanan mata pelajaran, guru cemerlang. Okey, yang seterusnya. Kita lihat perenggan kedua, badan air. Badan, satu perkataan kata dasar badan dan digabungkan dengan kata dasar air, membentuk perkataan lain. Okey, taman tema air. 3 perkataan, luncur air, luncur angin, luncur udara, selam scuba, semuanya adalah digabungkan lebih daripada satu perkataan membentuk satu makna sahaja. Okey, selain itu jangka hayat, nilai murni, tanggungjawab, perkataan tanggung dan jawab digabungkan membentuk perkataan tanggungjawab, membawa maksud tanggungjawab seseorang. Okey, akhir kata. Okey, perkataan akhir dan kata, dan seterusnya terima kasih. Terima dan kasih membentuk perkataan terima kasih ataupun bersyukur. Okey, jadi oleh itu sekarang kita pergi kepada bahagian tata bahasa, itu membina ayat berdasarkan contoh perkataan kata majmuk yang kita temui dalam petikan syarahan. Okey, sepanjang proses membina ayat ini, pelajar perlu ingat beberapa perkara yang pelajar tidak boleh lakukan, iaitu yang pertama, tidak boleh menambah imbuhan pada perkataan yang ditemui, tidak boleh menggandakan perkataan tersebut, tidak boleh menjadikan perkataan tersebut sebagai kata nama khas,
ataupun menggunakan perkataan tersebut sebagai kata nama khas, dan juga tidak boleh menggunakan perkataan tersebut sebagai simpulan bahasa atau kiasan. Okey, seterusnya dalam membina ayat, pelajar perlu mengikuti syarat berikut, iaitu yang pertama, ayat yang dibina mestilah ayat yang gramatis. Gramatis di sini membawa maksud tiada kesalahan tata bahasa dalam ayat tersebut. Selain itu, maksud yang disampaikan dalam ayat adalah betul, logik dan juga relevan dengan konteks ayat. Okey, yang kedua adalah ayat yang matang. Matang di sini membawa maksud sesuai dengan peringkat SPM. Dan dicadangkan ayat yang anda perlu buat adalah ayat yang mengandungi subjek, predikat dan penerang. Okey, contohnya jika ayat ibu menjalankan tanggungjawab. Okey, ayat tersebut betul tetapi tidak matang ataupun terlalu ringkas untuk perkataan tanggungjawab tadi. Okey, untuk menjadikan ayatnya lebih matang adalah ibu menjalankan tanggungjawabnya membesarkan anak-anaknya dengan baik. Okey, yang ketiga adalah ayat yang anda bina perlulah menjelaskan maksud perkataan tersebut. Ini penting supaya menunjukkan bahawa anda tahu apa maksud perkataan yang anda tulis. Okey, seterusnya yang keempat adalah boleh membina ayat dalam bentuk cakap ajuk. Okey, apa itu cakap ajuk? Cakap ajuk ialah perbualan seseorang yang kita salin semula. Okey, penulisan cakap ajuk ini paling sesuai digunakan untuk perkataan yang kata dasar. Okey, yang maksudnya kata dasar yang tiada imbuhan. Jadi anda perlu menggunakan cakap ajuk. Contoh menggunakan cakap ajuk, saya bagi tanggungjawab tadi lagi, tanggungjawab. Sudah menjadi tanggungjawab saya menyelesaikan masalah ini. Kata siapa? Kata Aisyah kepada Amirul. Okey. Teruskan bersama saya untuk bina ayat bagi perkataan-perkataan yang kita jumpa dalam petikan syarahan sebentar tadi. Ayat pertama, perkataan jangka hayat. Okey, perkataan jangka hayat membawa maksud tempoh hidup seseorang ataupun kegunaan sesuatu alat. Okey, ayat yang kita bina ialah jangka hayat bagi bateri itu hanya setahun sahaja dan tidak tahan lama. Okey, seterusnya perkataan kedua, tanggungjawab. Okey, tanggungjawab membawa maksud kewajipan ataupun sesuatu yang perlu dilakukan. Okey, contoh ayat. Golongan muda akan dapat memikul tanggungjawab yang diberikan jika mendapat latihan yang sebaiknya. Okey, ayat ketiga, perkataan nilai murni. Nilai murni membawa maksud sifat baik. Okey, usaha memupuk nilai murni dalam diri remaja perlu dilakukan secara berterusan. Okey, seterusnya ayat terakhir, ayat keempat, terima kasih, iaitu ucapan syukur. Okey, ayat ini kalau diikutkan tidak boleh dibina tanpa imbuhan. Jadi oleh itu kita membina ayat ini dalam bentuk cakap ajuk. Contoh ayat, Aina, terima kasih kerana telah banyak membantu saya selama saya berada di sini, kata Mariam kepada Aina. Okey, terima kasih kerana bersama saya. Saya harap pada hujung minggu ini anda dapat meluangkan masa untuk membaca novel Di Sebalik Dinara.